Hello, Assalamualaikum guys. Welcome back to Ed and Stuff. Aku Ed. Macam biasa aku nak say thanks to those yang dah subscribe to this channel. Kepada sesiapa yang baru sampai and korang belum subscribe lagi, korang just click subscribe button dekat bawah. Korang turn on notification sekali. So, aku harap korang semua dalam keadaan yang baik-baik dekat luar sana. Dah seminggu lebih aku tak post any new video. Ada sesiapa yang rindu dekat aku tak? Mana tahu kan, mungkin ada yang rindu kat aku and aku pun rindu juga kat korang. Okay guys, since the last video yang aku post, aku rasa macam last week kot, dah lebih kurang seminggu lebih macam tu aku tak ada post any new video. Sebab keadaan tak berapa nak okey lah untuk family aku, sebab ayah aku tengah sakit. Sakit yang agak, boleh kata agak tenat. Lepas tu dia macam tak ada mood lah. Aku macam tak berapa ada mood nak create new video kan. Lepas tu kadang-kadang jadi macam tak berapa nak fokus kan. Tapi itulah, aku fikir balik, kalau aku create new video pun, aku boleh minta tolong korang sekali doakan yang baik-baik untuk family aku kan. Semoga urusan dipermudahkan. And bukan untuk aku je lah, kita doakan untuk semua supaya urusan kita semuanya dipermudahkan. Okay guys, so intro dengar macam emosi sikit kan. Tapi itulah, ni pun dah tengah minggu. So tengah-tengah minggu ni pun selalu kita macam rasa blues sikit kan. Lepas tu tambah pula kalau ada situation macam ni, memang emosi sikit. Tapi it's okay guys. Aku nak buat sharing juga minggu ni. Kemungkinan video tak sepanjang yang sebelum-sebelum ni. Aku cuba singkatkan, tapi kalau panjang juga kita adapt je lah kan. Okay, first edition 2-3 minggu lepas aku share pasal pace, running pace. Lepas tu the following week blues aku share pasal cadence. And aku pun ada dapat some positive feedback daripada korang yang tengok that videos. So aku nak say thanks juga kat situ. So pace pun dah sudah, cadence pun dah sudah. And third episode ni kita nak cerita pasal apa guys? Untuk third episode Midweek Blues ni, aku nak share pasal breathing technique. Sebab breathing technique ni aku rasa dah beberapa orang juga tanya dekat aku. And ada juga antara korang yang tanya bila nak cerita pasal breathing. So dalam this episode aku akan share sikit pasal breathing technique masa running, ataupun dalam bahasa Melayu, teknik pernafasan semasa korang berlari. Okay guys, antara benda-benda yang aku dah share pasal pace, lepas tu pasal cadence, and sekarang ni pasal breathing. Aku boleh kata, kalau personally untuk aku, breathing ni is the most important lah. Sebab kalau korang tak bernafas, korang akan mati guys. Senang cerita, kalau korang tak bernafas, korang akan mati. Tapi kalau time korang lari, kalau korang tak bernafas dengan betul, korang akan cepat pancit. So macam video-video sebelum ni, aku punya approach, kalau pace tu kita tengok dia punya unit of measurement, then aku explain daripada situ lah. And cadence pun benda yang sama, dia punya unit of measurement, aku explain daripada situ. Tapi kalau macam breathing ni, aku tak rasa dia ada specific unit of measurement kan. Kalau macam pace tu adalah minit per kilometer. Kalau macam cadence tu adalah steps per minit. Kalau macam breathing ni, kau nak measure dari segi apa kan. But untuk breathing ni, aku punya approach, aku akan share based on beberapa konteks lah, persoalan-persoalan yang biasa ditanya lah. Okay, first sekali, bila orang tanya teknik pernafasan yang betul kan, actually teknik pernafasan ni tak payah belajar pun kan. Kita just sedut udara, kita just sedut oksigen, sedut udara, kita just release. Betul tak? And kita sedut, kita release. So macam sekarang ni pun dia something yang tak perlu belajar pun. Tapi bagi aku, kalau untuk running ni, kita nak optimumkan cara kita bernafas supaya kita tak cepat pancit kan. Kita boleh meet kita punya target, kita boleh complete kita punya distance yang korang nak, benda-benda macam tu lah. So guys, antara persoalan utama yang selalu ditanya berkaitan pernafasan ni, kita nak bernafas guna hidung ke guna mulut?
Means korang nak inhale, exhale tu hidung inhale, hidung exhale ke, ataupun inhale kat hidung, nak exhale dekat mulut, ataupun kau nak inhale dekat mulut, exhale pun dekat mulut kan, ataupun kau nak inhale dekat mulut, exhale kat hidung ke kan. Tu macam pelik sikit lah. Tapi ini antara soalan yang selalu diutarakan lah. So aku punya jawapan untuk persoalan hidung ataupun mulut ni, bagi aku dia tak kisah pun sebenarnya kan. Dia macam benda-benda lain juga. Aku cakap dia sebenarnya dia akan ikut orang lah. Dia akan ikut macam mana badan kau kan, sama ada kau dah terbiasa guna hidung saja ke, ataupun kau dah terbiasa guna mulut saja ke. Tapi aku tak tahu lah kan, sebab aku selalu dimomokkan tau daripada sekolah rendah, lepas tu pergi sekolah menengah kan. Bila aku involve dengan benda-benda yang relate dengan sukan ni, Cikgu PJ dia akan cakap untuk pernafasan yang efisien, korang kena inhale dengan exhale ikut hidung tau. Maknanya korang tak payah guna mulut langsung. Kau tutup mulut korang rapat-rapat, kau bernafas guna hidung je. Aku pun tak tahu sebab apa, tapi dia kata korang tak akan jadi pancit lah kalau macam tu. Tapi bila aku try benda tu lah kan, aku try apply kan teknik tu, aku tak rasa pun dia efisien. Aku rasa diri aku lah macam sesak nafas tau. Sebab kau tutup mulut kau rapat-rapat kan, tutup mulut, lepas tu kau duk bernafas guna hidung, tarik kat hidung, lepas pun kat hidung kan. Dia jadi macam tak selesa tau. Especially kalau macam korang nak buat fast pace kan. Cuba kalau macam korang lari fast pace, kau tutup mulut korang rapat-rapat, kau bernafas guna hidung je. Korang tengok efisien ke tak efisien. Tapi kalau jawapan korang efisien, korang memang dah terbiasa dengan cara tu, aku rasa tak ada masalah pun. Tapi untuk aku sendiri, and apa yang aku cakap ni tak semestinya betul lah. Tapi korang boleh cuba kan. Nanti bila korang nak run besok ke, korang boleh try apa yang aku share. Macam aku sendiri, masa running ni aku bernafas guna dua-dua tau. Aku bernafas, aku inhale dekat hidung dengan mulut, aku exhale pun guna hidung dengan mulut juga. And kalau aku nak letak percentage lah kan, kalau aku nak letak percentage, aku rasa aku macam guna mulut lebih kurang 70 to 80%, hidung ni mungkin dalam 20 to 30% lah. Yang ni korang boleh try guys. Sebab dia macam ni tau. Bila korang buat high intensity punya rutin ni, contoh macam korang nak sprint kan, ataupun korang nak buat macam tempo running ke, ataupun korang nak buat interval ke, kalau korang restrictkan korang punya breathing tu just gunakan hidung, korang akan rasa macam korang tak cukup oksigen tau. Jadi bila aku try guna teknik ni, aku bernafas guna hidung dengan mulut dua-dua, aku rasa dia memang paling efisien lah. Sebab aku dah try semua teknik breathing. Aku dah try guna hidung saja, lepas tu aku dah try guna mulut saja. Tapi bila aku guna hidung dengan mulut, dia something yang natural tau. Sebab kalau korang running, korang tak nak any stress dekat korang punya muscle lah, yang unnecessary lah. Contoh, kalau kau tutup mulut rapat-rapat, kau punya jaw muscle ni dekat mulut kau ni akan rasa macam stress lah untuk jangka masa yang lama lah. Jadi kalau macam kita naturally lari, mulut buka sikit, lepas tu hidung memang terbuka lah kan. Jadi korang tak ada unnecessary punya stress tau dekat area, dekat face muscle korang lah. Aku nampak benda ni salah satu main reason yang membuatkan kalau korang bernafas guna both korang punya nose dengan mouth ni is more efficient lah. Satu lagi guys, kalau korang perasan, bila korang bernafas guna hidung, udara tu dia more directed towards korang punya diaphragm area tau, dekat belah atas ni, paru-paru korang kan, diaphragm. Tapi kalau korang inhale dengan exhale guna mulut, udara tu korang dapat rasa tau, dia more directed towards korang punya abdomen.
So abdomen ni dia boleh expand lagi banyak daripada korang punya diaphragm. Sebab tu kalau korang perasan lah, kebanyakan musician yang main wind instrument, diorang akan training belly breathing tau. Maknanya bernafas dia guna udara dalam perut kan. Macam penyanyi pun sama juga. Untuk nafas yang panjang, dia mostly diorang guna belly breathing tau, teknik diorang. So bagi aku, dekat situ boleh nampak lah kalau pernafasan guna mulut ni dia lagi superior lah compare dengan korang just guna korang punya hidung lah. So that's why bila macam aku kan, aku dah biasa guna hidung sekali dengan mulut kan. Maknanya aku punya face muscle pun tak ada any constriction, tak ada stress. Lepas tu dapat utilize abdominal punya breathing tau. And kalau korang boleh try, mungkin beneficial kat korang juga. So kalau korang dah try and korang tak rasa macam tu, korang datang balik, korang komen je kat bawah, kau cakap ini semua temberang je kan. Okay, so aku pun tak ada hal lah. Sebab benda-benda ni macam aku cakap dia up to individual lah. Tak semua orang tu sama. Kalau korang rasa satu teknik ni efficient untuk korang, tak semestinya sesuai dengan aku. Kalau aku rasa teknik ni sesuai dengan aku, tak semestinya sesuai dengan korang. Tapi ada possibility juga sesuai dengan korang, tapi korang tak pernah try kan. So kita boleh try dulu kan. So bila dah eksperimen baru kita tahu apa result dia, betul tak? So tu is the first context lah, pernafasan hidung ataupun mulut. So kalau macam aku sendiri, jawapan aku is dua-dua, hidung dengan mulut. Okay. So the next question ni, the next context mesti korang tanya kan, breathing pattern yang sesuai. Sebab kita boleh nak bernafas macam mana pun. Maknanya masa korang lari tu, korang nak bernafas tak teratur ke, macam-macam mana pun nak bernafas sama macam korang tengah tidur ke, tak ada masalah. Tapi bila korang buat long distance running ke kan, ataupun interval ke, korang nak breathing pattern yang efficient tau. Sebab bila kita bernafas ni ada pattern kan, benda yang korang buat tu ada pattern, ada dia punya rhythm dia, most likely korang takkan jadi senang pancit tau. Jadi untuk konteks breathing pattern ni guys, ataupun breathing rhythm ni, dia ada beberapa pattern yang common lah. For instance, macam 3-2, 2-2, ataupun 2-1, ataupun 1-1, ada juga 3-3. So apa benda number-number ni kan, dia macam ratio tau. Ratio untuk satu breathing cycle lah. Maknanya kita punya breathing cycle ni, kita ada inhale, lepas tu kita ada exhale. So kalau 3-2 ni dia indicate untuk 3 steps kaki korang akan guna untuk inhale lah. Lepas tu untuk yang 2 tu, 3-2 kan, so yang 2 tu is 2 steps kaki korang akan guna pula untuk exhale. Jadi sama juga kalau 2-2, maknanya dalam 2 step kaki korang inhale, di ada 2 steps tu korang exhale. Kalau kau tengok these numbers lah, kalau 3-2 ni bagi aku dia yang paling relax lah. Maknanya kalau macam korang relax kan, korang dalam masa 3 step tu korang tarik nafas, lepas tu 2 step korang lepas ni, dia very natural lah. Tapi kalau korang speeding kan, contoh bila kita speeding ni, macam aku cakap tadi lah, korang nak banyak udara dan cepat tau. Jadi untuk 2 step tu korang akan inhale, 1 step korang akan exhale. Jadi kalau korang try apply dalam korang punya larian, dia akan rasa natural juga untuk keadaan acceleration. Okay. Kalau aku sendiri, aku punya most preferred ratio untuk breathing cycle ni is 2-2 lah. Maknanya untuk 2 step aku inhale, 2 step lagi aku exhale. Dia tak terlalu relax, dia tak terlalu cepat. Tapi korang kena faham guys, maknanya untuk contoh 3-2 ni, bukan setiap step korang inhale tau. Kalau tak, korang jadi macam 3 kan. Tapi dia bukan macam tu. Maknanya kalau 3 step ni korang dalam masa 3 step. Lepas tu bila korang exhale,
Bukannya macam tu. Maknanya dalam masa 2 step ni korang jadi korang repeat benda ni dalam throughout kau punya run lah. Macam aku cakap tadi aku guna dua-dua kan. Tapi ada time-time yang aku macam penat guna dua-dua ni, aku macam rasa stress tau. So daripada dua-dua ni aku boleh automatically tukar kepada 3-2. And then aku maintain pula dalam 3-2 punya ratio ni. Kalau aku rasa 3-2 ni pun macam tak best, aku tukar pula kepada 3-3. Dia tak ada masalah pun sebenarnya. Bukannya ada macam fix punya rule yang korang kena follow. Tapi yang ni dia more to macam best practice lah. So best practice untuk breathing is ratio macam ni lah. Untuk satu cycle tu ada 3 step inhale, lepas tu 2 step exhale. 2 step inhale, 2 step exhale. So aku harap korang boleh faham lah cycle breathing ni macam mana. And korang boleh try juga dalam korang punya next running. Sebab tu kalau korang tengok aku punya previous video masa aku cerita pasal cadence tu, aku ada cakap kan macam mana cadence tu penting untuk aku time aku punya breathing. So aku punya cadence dengan aku punya breathing tu dia jadi macam satu sistem tau. Maknanya bila cadence aku ni konsisten, aku punya breathing pun yang 3 step dengan 2 step tu akan follow cadence kaki aku tu. So the whole distance tu aku tak adalah jadi uhara tau aku punya breathing. Dapat kan? So aku harap korang faham lah apa yang aku membebel ni kan. Jadi kalau macam korang tanya macam mana pula kita nak make sure yang kita punya cadence ni dengan kita punya breathing ni memang betul-betul konsisten. Maknanya kalau macam cadence kita yang itu aku cerita lah, kalau macam korang set cadence korang macam 172 ke 176 steps per minit ke kan, macam mana kau nak maintain je macam ni throughout the run kan. So dia ada cara dia guys. So kalau macam korang nak maintain ni, korang boleh guna benda lah ni. Korang guna benda lah ni. Kalau macam korang nak tahu apa benda ni, nanti dalam next video aku akan buat satu video yang detail lah pasal benda lah ni dengan kaitan dia terhadap korang punya cadence dengan korang punya breathing. Okay, so korang tunggulah lepas-lepas ni kan. Okay guys, jadi tadi aku dah share pasal breathing guna hidung ataupun mulut. Lepas tu aku dah share sikit pasal breathing pattern yang korang boleh apply ke dalam korang punya running. Okay last aku nak share sikit apa faktor-faktor yang boleh membantu korang bernafas dengan baik masa korang running ni. So the first one, korang punya body posture. Contoh kalau untuk breathing ni kan, korang punya kepala masa lari tu korang jangan terlalu tunduk tau. So bila korang terlalu tunduk, korang nak dapatkan korang nak sedut oksigen tu susah sikit. And kepala korang pula jangan terlalu tilted ke atas kan, macam mendongak sangat. Kalau boleh korang level dia tu dia macam selari dengan korang punya spine tau. So tulang belakang kau ni dengan kepala kau tu dia macam selari je. Maknanya dia macam straight, korang tengok depan. Jangan terlalu tunduk, jangan terlalu mendongak. Okay, second one, korang punya muscle, korang jangan tensekan korang punya muscle tau. Kalau macam korang lari ni, korang punya shoulder muscle, korang punya hand muscle apa semua ni, korang jangan terlalu rigid. Maknanya kau keraskan badan korang ni kan. Jadi bila korang stress ni, badan korang ni akan jadi cepat penat tau. Sebab unnecessary stress dekat korang punya muscle tau. So masa korang lari tu, korang jangan tensekan muscle korang tau. So just relax lah, just relax and follow je body korang punya flow. Okay, lepas tu the third one macam aku cakap yang tadi, korang follow the rhythm. Maknanya tak kira korang nak guna 3-2 ke ataupun 2-2 ke ataupun 2-1, and this rhythm ni korang konsisten. Maknanya korang punya pernafasan tu dia tak ada mencungap kan, uhara, tiba-tiba korang macam bernafas laju, tiba-tiba korang macam bernafas slow kan.
Jadi kalau korang guna ratio breathing cycle ni, korang maintain je macam tu. Lepas tu last one lah, yang ni yang keempat aku rasa benda ni dia akan bagi benefit dekat korang punya body juga as a whole. Korang running lah dekat tempat yang udara dia tak tercemar, okay? So kalau tempat yang udara dia polluted ni, contoh kalau korang lari dekat area-area yang macam banyak kilang kan, dia pergi buang asap apa benda kan, memang badan korang pun ada potensi dapat penyakit kan. So kita lari ni kita nak healthy kan. Jadi kita cari tempat-tempat yang fresh air kan, tempat yang banyak pokok-pokok. Lepas tu start running pagi kan. Jadi condition macam ni dia akan membantu korang punya breathing juga compare dengan kalau korang lari macam aku cakap tadi kan, dekat tempat yang banyak asap entah apa-apa kan. Inilah antara tips-tips yang korang boleh apply dalam korang punya daily running, korang punya training. And untuk aku sendiri benda-benda ni juga yang aku apply dalam aku punya running. Aku rasa memang mendatangkan advantage in a long term especially kan, sebab bila korang training dengan benda-benda macam ni, as time goes by korang memang jumpalah yang betul-betul suit dengan korang punya body lah. So the main reason kita training ni guys, kita nak cari the most optimal lah teknik untuk diri kita lah. So bila kita training kita boleh try and error lah kan. Bila korang try ni, oh tak boleh, korang tukar teknik lain pula kan. So at one time korang akan jumpa the best teknik yang works untuk diri korang. So aku rasa untuk this week tu je aku punya sharing. Aku rasa macam panjang kat ni kan. Tapi itulah guys, whatever it is, aku harap aku punya perkongsian yang tak seberapa ni mendatangkan manfaat dekat korang. So untuk aku punya next video, actually aku dah ada list of contents lah yang aku plan untuk record lah, untuk publish kan. Tapi itulah keadaan sekarang ni macam aku cerita awal-awal tadi kan. Kalau aku ada masa terluang and aku rasa okey, aku akan buat lah. Okay guys, tapi yang pasti aku akan post satu sharing pasal cara teknik aku maintain aku punya cadence, aku punya breathing consistent throughout the run. Yang aku cakap pasal ni lah, pakai benda lah ni tadi kan, macam mana nak maintain pasal pakai benda lah ni. Nanti aku akan post satu video. And aku rasa kalau korang follow that technique, InsyaAllah guys, memang akan mendatangkan perubahan lah dekat korang punya running performance lah kan, aku rasa lah. Dan tak pun kan. Okay guys, aku rasa tu je aku punya sharing untuk Midweek Blues episode 3 ni, untuk minggu ni. So korang boleh agak layan video-video aku yang lain dalam playlist aku ni kan. Kalau korang suka video aku ni, korang boleh like and share dengan kawan-kawan korang. And yang belum subscribe, yang tadi tak tekan subscribe begitu, korang tekan subscribe kat bawah. Korang tekan notification sekali. Last word daripada aku, korang stay safe, korang take care. Lepas tu kita doakan sesama kita ni urusan dipermudahkan. And kita jumpa lagi dalam next video guys, okay? See you guys.